Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat sejahtera. Apa khabar semua hari ini? Baik, kita sambung kelas matematik kita pada minggu ini. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk pecahan bentuk termudah dan pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Jadi hari ini kita akan belajar dua tajuk kecil. Jom sama-sama kita tengok bersama Cikgu Kamarud. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan pecahan bentuk termudah bagi sesuatu pecahan yang penyebutnya hingga 10. Yang kedua, mengenal pasti pecahan tak wajar dan nombor bercampur dengan penyebutnya hingga 10. Jom kita tengok. Baik, kita tengok pertama sekali pecahan bentuk termudah. Berikut ialah petikan daripada buku teks. 2/4 sama nilai dengan 1/2. Yang manakah pecahan bentuk termudah? Okey, kita lihat. Dalam satu bulatan dibahagikan kepada 4 bahagian. Dilorikkan ataupun diwarnakan 2 bahagian. Okey, untuk lukisan yang kedua, dia hanya bahagikan kepada 2 bahagian dan diwarnakan 1 bahagian. Cuba kita lihat lukisan di bahagian atas dengan lukisan di bahagian bawah. Adakah keluasan yang sama? Adakah saiz dia sama? Betul. Okey, jadi kaedah yang pertama untuk tentukan pecahan bentuk termudah ialah melalui lukisan. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua melalui pengiraan macam mana nak cari pecahan bentuk termudah. Okey, dia bagi 2/4. Kita perlu bahagikan dengan satu sifir, yang mana atas dan bawah mempunyai sifir yang sama. Okey, contoh yang diberi di sini, 2/4 dibahagikan dengan 2. Atas dibahagikan dengan 2, bawah pun bahagikan dengan sifir 2. Jadi 2/4 bahagikan dengan 2 sama dengan 1/2. Maka 2/4 pecahan termudahnya ialah 1/2. Jadi 1/2 ialah pecahan bentuk termudah bagi. Baik, contoh kedua bagi pecahan bentuk termudah. Nyatakan 3/9 dalam pecahan bentuk termudah. Okey, seperti cikgu beritahu tadi, kita ada 2 kaedah. Yang pertama melalui gambar rajah, yang kedua melalui pengiraan. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu melalui gambar rajah. Okey, di sini kita dapat lihat ada 2 gambar rajah, 2 lukisan. Kita tengok lukisan di atas. Dia bagi satu segi 4 tepat. Kemudian di dalamnya dibahagi kepada 9 garisan atau 9 bahagian yang sama besar. Kemudian dilorikkan atau diwarnakan 3 bahagian. Maka pecahan ini ialah 3/9. Okey, kemudian kita tengok pula daripada segi 4 tepat yang sama besar, sama keluasan, tetapi dibahagikan kepada 3 bahagian sahaja dan hanya satu bahagian yang dilorikkan atau diwarnakan. Jadi cuba kita lihat gambar di atas dengan gambar yang di bawah. Adakah keluasan kawasan yang diwarnakan itu adalah sama? Betul. Keluasan yang diwarnakan bagi 3/9 dan 1/3 adalah sama. Maka 1/3 adalah pecahan bentuk termudah bagi 3/9. Jom kita lihat contoh pengiraan, iaitu contoh yang kedua bagi tentukan pecahan bentuk termudah. Okey, daripada pecahan 3/9 kita perlu cari sifir yang sama bagi di atas dan di bawah. Okey, bagi 3/9 ni sifir yang sama untuk atas dan bawah ialah sifir 3. Jadi 3 kita perlukan bahagi 3 dan 9 perlu bahagikan dengan 3. Maka 3/9 bahagikan dengan 3 dapat jawapan 1/3.
3. Okey, oleh itu 3/9 sama dengan 1/3. Maka 3/9 dalam pecahan bentuk termudah ialah 1/3. Baik, seterusnya kita tengok contoh ketiga bagi pecahan bentuk termudah. Berikut ialah sebuah keteratan daripada buku teks. Okey, cuba lihat situasi ni. Okey, semuanya ada 10 gelung. Okey, ada 4 gelung berwarna merah dan 6 gelung berwarna hijau. Apakah pecahan bentuk termudah bagi setiap warna gelung ini? Baik, daripada gambar yang kita lihat tadi, jom kita cuba selesaikan pecahan bentuk termudah bagi gelung berwarna merah. Jadi, pecahan gelung berwarna merah ialah 4/10. Apakah pecahan bentuk termudah bagi 4/10? Macam mana kita nak buat? Kita gunakan kaedah pengiraan. Pertama sekali kita tulis 4/10. Kemudian kita perlu cari sifir yang sama bagi nombor di atas dan nombor di bawah. Okey, cuba awak fikir. Sifir apa yang sama dengan 4 dan 10? Betul. Sifir 2 ialah sifir yang sama bagi 4 dan 10. Jadi kita gunakan sifir 2. 4/10 bahagikan dengan 2. Dapat jawapan 2/5. Okey, 2/5 dia boleh kecilkan lagi tak? Ada tak sifir yang sama 2 dan 5? Okey, tak ada. Jika tak ada, bermaksud 4/10 bentuk termudahnya ialah 2/5. Baiklah, seterusnya jom kita cuba selesaikan mencari pecahan bentuk termudah bagi gelung berwarna hijau. Okey, mula-mula sekali kita perlu tahu apakah pecahan gelung berwarna hijau. Pecahan gelung berwarna hijau ialah 6/10. Okey, langkah pertama untuk mencari pecahan bentuk termudah melalui pengiraan, kita perlu salin 6/10. Kemudian kita bahagi, cari sifir yang sama dengan 6 dan 10. Cuba awak fikir, sifir apa yang ada dalam nombor 6 dan nombor 10? Okey, betul. Sifir yang ada pada nombor 6 dan 10 ialah sifir 2. Jadi 6/10 bahagikan dengan 2, maka jawapannya ialah 3/5. Okey, cuba kita tengok 3/5 boleh kecilkan lagi tak? Okey, 3/5 tak ada lagi sifir yang sama. Jadi 6/10 pecahan bentuk termudahnya ialah 3/5. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan belajar tentang nombor bercampur dan pecahan tidak. Okey, baiklah. Jom kita lihat nombor bercampur. Okey, ini ialah satu keratan gambar daripada buku teks. Okey, kita tengok ada berapa bahagian pai. Okey, di sini kita dapat lihat ada satu biji pai yang tak disentuh dan satu lagi hanya tinggal 1/4. Okey, jadi pai yang ada 1 dan 1/4. Okey, kita dapat lihat ini pecahan dia. Okey, ada 1/4 biji pai. Jadi 1/4 ditulis sebagai 1/4. 1/4 ialah nombor bercampur. 1 ialah nombor bulat dan 1/4 ialah pecahan wajar. Okey, jadi ada 1/4 biji pai. Okey, kesimpulannya di sini, nombor bercampur ialah apabila ada nombor bulat dan juga ada pecahan wajar.
Okey, baik, jom kita tengok contoh berikutnya bagi nombor bercampur. Okey, cuba lihat di sini ada 3 keping coklat. Okey, kepingan yang pertama dia bagi ada 2 bahagian, iaitu 1 keping coklat. Okey, coklat yang kedua pun sama, ada 1 keping coklat. Dan coklat yang ketiga hanya tinggal separuh, iaitu 1/2. Okey, cikgu nak cuba awak fikir dan bagi tahu pada cikgu, apakah pecahan nombor bercampur bagi coklat tersebut? Okey, betul. Pecahan nombor bercampur bagi coklat tersebut ialah 2, 1/2. Iaitu 2 ni ialah coklat yang penuh dan 1/2 ni ialah bagi coklat yang setengah. Okey. Okey, baik kelas. Seterusnya kita akan belajar tentang pecahan tidak wajar. Okey, jom kita tengok contoh yang diberi. Okey, 2 permukaan berbentuk heksagon dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Apakah pecahan bagi 11 bahagian? Okey, kita tengok sama-sama. Heksagon yang pertama dibahagikan kepada 6 bahagian. Okey, heksagon yang pertama ni diwarnakan kesemuanya, manakala heksagon yang kedua hanya diwarnakan 5 bahagian. Okey, jadi jumlah semua bahagian yang diwarnakan ialah 11. Okey, 11/6. Okey, jom kita tengok. Baik, 11/6. 11/6 ni kita panggil dia pecahan tidak wajar. Kenapa dia pecahan tidak wajar? Kerana pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, iaitu bila bahagian atas lebih besar daripada nombor di bahagian bawah, maka pecahan tu adalah tergolong dalam pecahan tidak wajar. Okey, baik kelas. Jom kita tengok contoh seterusnya, macam mana nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tidak wajar. Baik, jom kita tengok sama-sama. Okey, dia kata nyatakan 2/9 sebagai pecahan tidak wajar. Okey, tengok gambar di bawah ni. Okey, awak boleh nampak 2 petak yang pertama diwarnakan keseluruhannya, jadi nilainya adalah 1. Dan petak kedua pun nilainya 1 sebab diwarnakan kesemuanya. Manakala cuba tengok petak ketiga. Okey, petak ketiga ni dia bahagikan kepada 9 petak yang kecil dan hanya 2 petak saja yang diwarnakan. Maka pecahan ni ialah 2/9. Macam mana kita nak tukarkan menjadi pecahan tidak wajar? Okey, yang pertama kita perlu bahagikan kesemua petak yang ada kepada 9 bahagian. Okey, contoh di bahagian belah kanan. Okey, awak tengok semua petak tadi dah dibagikan kepada 9 bahagian yang kecil. Okey, sekarang kita tambah. Okey, kita hanya perlu tambah nombor di bahagian atas sahaja. Okey, nombor bahagian bawah kita kekalkan dengan nombor 9. Okey, jadi 9 tambah 9 18. 18 tambah dengan 2 20. Okey, jadi jawapannya 20/9. 20/9. Okey, jadi di sini cikgu nak awak tahu 2/9 sama nilai dengan 20/9. Okey. Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok beberapa contoh dan juga penerangan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Jadi, untuk meningkatkan lagi kefahaman kita dan memantapkan lagi kemahiran untuk kita kuasai, jom kita buat latihan. Jom. Baik, perhatian kelas. Sila buat latihan di dalam buku aktiviti matematik pada muka surat 56, 57 dan 58.
Okey kelas, jika sudah siap nanti, Cikgu nak awak ambil gambar latihan yang dah siap, kemudian awak hantar melalui link yang Cikgu bagi, supaya semua kerja-kerja awak Cikgu dapat simpan elok-elok dan Cikgu dapat semak dengan sempurna. Terima kasih kelas. Okey, selesai. Baik, tahniah semua. Okey, terima kasih kerana semua berjaya mengikuti kelas matematik kita pada hari ini. Jadi setakat ini saja kelas matematik bersama dengan Cikgu Kamarul. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.